Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tadi berjumpa dengan rakan kita ni, Masdi, Dr. Haji Sarpidi. Apa kabarnya, Masdi? Alhamdulillah, sekhabar baik pada pagi ini Dini dan juga Norintan. Buat pagi ini Dini, saya rasa saya tidak mahu membalas dengan nada ataupun ada lagunya. Saya balas biasa sajalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Masdi. Ya, rasanya baru saya bersua ni dengan Masdi. Jadi betulkah Masdi minat selalu bersukan badminton? Ya, tepat sekali. Memang sukan badminton adalah salah satu sukan yang saya amat minati sekali. Dan baru saja minggu lepas saya membuat aktiviti tersebut bersama dengan kru-kru produksi di daerah Tutong. Ya. Wah, padanlah. Berapa kerap ni Masdi main badminton dalam seminggu, Masdi? Kalau dalam seminggu lebih kurang 2-3 kali lah, ikut kesesuaian masa dan juga kelapangan masa. Kalau nada masa memang kadang-kadang seminggu itu memang nada main lah. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya amat tertarik apabila Masdi mengongsikan bermain badminton itu bukan hanya untuk kesihatan tadi, Masdi, ya, tapi Masdi bermain badminton dengan rakan-rakan sekerja. Jadi secara langsung dapat merapatkan lagi perhubungan kita ni apabila adanya kemesraan atau sanang tadi bekerja. Betul sekali, dan juga ini adalah salah satu cara untuk kita ni melepaskan tekanan bekerja, ya. Baik, cukup menarik ya Masdi. Rupa-rupanya baru saya tahu Masdi ni minat bermain badminton. Boleh sekarang tadi PMTP boleh buat tim sekarang. Tim penyampai rampai pagi. Ya, baik. Kami serahkannya kepada Masdi buat seketika untuk berkongsi apakah antara pengisian dan juga bahan rakaman yang akan dibawakan. Silakan Masdi. Silakan Masdi. Baik, terima kasih kepada Dini dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersua pada pagi ini. Dan untuk berkongsi makluman dan juga satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama pada pagi ini. Dan seperti biasa, saya akan kongsikan terlebih dahulu beberapa makluman yang ada diterima pada hari ini. Maklumat yang pertama yang saya kongsikan di sini mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang masih lagi diteruskan pada hari ini sehingga 31 hari bulan Mei 2023. Ambil maklum, pemotongan sementara bekalan elektrik adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian kawat atas volta rendah di kawasan keseluruhan Jalan Piasan Lamunin, Mukim Lamunin, daerah Tutong. Ambil maklum, ia akan ditutup dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Jadi kepada penduduk kampung yang tinggal di kawasan Jalan Piasan Lamunin, Mukim Lamunin, daerah Tutong, agar ambil maklum bahawa akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari ini sehingga 31 hari bulan Mei 2023. Makluman seterusnya ingin dikongsikan di sini mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di Lebuh Raya Tutong Telisai. Ia ditutup disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan jalan raya menuju ke Jejambat Bukit Beruang dan Jambatan Sungai Penyatang berdekatan perpindahan Bukit Beruang, dan ia ditutup dari jam 8 pagi sehingga 5 petang bermula hari Khamis yang lalu 25 hari bulan Mei 2023 sehingga hari Sabtu 3 Jun 2023. Makluman seterusnya, pada 28 Mei 2023 hari Ahad akan diadakan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Pancor Mukim Pekan Tutong dan akan diadakan di Dewan Suri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, insya-Allah bermula pada jam 8 pagi. Jadi ambil maklum atas makluman yang dikongsikan sebentar tadi, dan awak penonton untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini. Apa kata kita saksikan pula bahan yang kami sediakan untuk edisi Sabtu hari ini. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong merupakan satu-satunya perpustakaan awam yang terdapat di daerah ini yang memainkan peranan penting sebagai medan ilmu untuk masyarakat memperoleh pelbagai sumber rujukan yang sahih untuk menambah pengetahuan. Selain juga berperanan besar dalam memperkasa budaya membaca, di samping menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu melalui apa jua medium
antaranya melalui pengungkapan aktiviti-aktiviti yang dapat membantu perkembangan pembelajaran kanak-kanak, muda-mudi serta orang ramai yang berkunjung ke perpustakaan. Sesuai dengan peranannya iaitu sebagai wahana ilmu kepada seluruh masyarakat amnya, pihak Perpustakaan Daerah Tutong telah mengadakan sesi bercerita buat para pelajar dari 5 buah sekolah yang telah dijemput bagi menyertai program berkenaan. Ia adalah untuk mengasah keyakinan dan kepercayaan diri serta melatih para pelajar untuk berani melontarkan suara di hadapan khalayak ramai dengan menggunakan konsep berkongsi cerita-cerita yang bermanfaat dan mempunyai pengajaran yang berguna untuk diri mereka. Program sesi bercerita adalah salah satu usaha bahagian perpustakaan dan perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memupuk minat membaca di kalangan kanak-kanak dan juga muda-mudi. Kegiatan seperti ini sekaligus dapat meningkatkan budaya membaca di negara ini. Pihak perpustakaan DBP Daerah Tutong telah menjemput sebanyak 5 buah sekolah, iaitu Sekolah Rendah Muda Hashim Tutong, Sekolah Pertama Tutong dan 3 buah di antaranya daripada sekolah menengah, iaitu Sekolah Menengah Supri Bolkiah Tutong, Sekolah Menengah Muda Hashim dan juga Mahad Islam Brunei. Program ini adalah yang pertama kali diadakan di cawangan Perpustakaan DBP Daerah Tutong. Seluruh perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka dijadualkan untuk membuat kegiatan bagi sesi bercerita ini mengikut tarikh yang telah disediakan dengan cara tersendiri. Sama ada mengundang penulis buku, DJ radio, pelakon, personaliti atau dari kalangan kaki tangan perpustakaan sendiri. Bagi Perpustakaan Daerah Tutong, pegawai dan kaki tangan telah berinisiatif untuk mengundang pelajar dan murid dari sekolah yang dijemput untuk tampil bercerita. Dan penerimaan daripada guru-guru adalah sangat menyokonglah akan program ini. Mereka juga mengalu-alukan murid-murid mereka untuk tampil bercerita. Not all people with cerebral palsy have a hard time talking, but she does. She knows what she wants to say, but her brain took so long for her to send words to her mouth. Aku tanya si Dina, tentulah aku mahu. Aku pun tiada kawan untuk diajak bermain kata sitik. Dengan adanya kegiatan sesi bercerita secara interaksi langsung ini, boleh menjadikan individu itu berani tampil ke hadapan dan memahami sumber dan jalan cerita yang diceritakan. Harapan pihak perpustakaan agar para pelajar dapat sama-sama menggunakan perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu dan memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan demi kecermalangan dan pembelajaran dalam akademik. Selain ibu bapa, para guru juga memainkan peranan untuk mengukuhkan kepribadian pelajar dengan memberi sokongan dan dorongan kepada mereka supaya berani dan yakin dengan kemampuan yang ada, dan dari situlah bakal lahirnya para pelajar yang berilmu, cemerlang dan berwibawa. Okay, bagi saya program yang dijalankan ini memang suatu program yang sangat berkesan dan bagus, terutama bagi para pelajar sebab dengan adanya sesi bercerita, ia boleh melahirkan secara amnya, ia boleh melahirkan generasi yang lebih luas pengetahuan dan secara khususnya pelajar lebih berkeyakinan dan boleh membuka minda dan lebih banyak manfaatlah yang boleh diperolehi oleh para pelajar. Apa-apa yang dibaca sebenarnya boleh membantu dalam kehidupan seharian, terutama bergantung kepada bahan yang dibaca. Okey, barangkali apa yang dibaca mengenai tips kebersihan jadi boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka, terutama dalam menjalani kehidupan yang bermacam-macam dugaan, arus pemodernan, macam-macam lah. Jadinya secara tidak langsung dari apa yang dibaca boleh membantu mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Sebenarnya, membaca memang sangat
dituntutlah, terutama dari segi agama Islam, memang kita ni diwajibkan untuk menuntut ilmu dari membaca. Jadinya membaca tidak terhad peringkat usia. Jadinya memang semua orang ramai digalakkan membaca. Tajuknya tadi Burung Merak yang Sombong. Saya milih tajuk itu untuk menginspirasi orang lain. Pengajarannya jangan sombong. Sebabnya pasal ada orang yang suka siok tapi kajar-kajar, tapi untuk memberanikan diri dapat orang ramai. Selain itu juga sesi bercerita tadi itu untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan. Selain itu juga membaca ini boleh mengembangkan minda dan fikiran kita ni. Mendengarkannya dan dia tahu persikan keangkuhan burung merak. Diharap dengan pelaksanaan aktiviti yang diungkahkan oleh pihak perpustakaan ini akan dapat melestarikan minat pelajar untuk membudayakan amalan suka membaca dan menelaah buku-buku yang dapat menambah ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan harian mereka, di samping menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk perkongsian dan perkembangan ilmu buat para pelajar.